Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat daripada Allah, kurniaan daripadanya, berikan kita kesihatan dan kekuatan, dan terutamanya dia juga tetapkan keimanan kita, dan rezekikan kita untuk sampai di sini pada hari ini setelah sebulan lah. Saya rasa sebulan lebih kita tergantung ayat ni. Ayat surah 30 surah 2 ayat 30, Baqarah ayat 30. Jadi kali ni kita masuk terus yang seterusnya lah. Dan ayat itu dah terjemah habis ke? Dah kan? Belum? Oh, belum. Okey. Kita terjemah lah. Okey, pertama perkataan qalu. Qalu maknanya telah berkata oleh ia ke mereka tu? Mereka ada waw kan? Ia daripada qala. Qala maknanya dia telah cakap, telah berkata. Siapa? Dia seorang. Kalau bahasa kita biasa, dia telah berkata. Kalau bahasa sastra lama lagi, telah ni duduk depan. Telah berkata oleh dia, ada oleh. Kalau mereka berdua berkata macam mana? Telah berkata oleh dia, mereka berdua. Ada alif. Telah berkata, ada alif ni maknanya dia ni tambah dia berdua telah berkata. Ataupun mereka berdua lah, mereka berdua berkata. Kalau ramai, qalu, apa ni? Mereka telah, yang ni mereka berdua telah berkata. Bila ada alif, yang ini mereka ramai telah Di dalam Quran kadang-kadang ada ni dengan ni, yang banyak qala dengan qalu. Okey? Tak banyak pun. Dalam Quran hanya selalu ada qala, qalu. Kalau kadang-kadang ada qalats untuk perempuan. Okey. Ni terjemah dia telah berkata oleh mereka, ataupun mereka telah berkata, iaitu ramai ni para malaikat. Okey. Maknanya adakah taj'alu, engkau hendak menjadikan, adakah engkau hendak menjadikan fiha, di dalam nya ni balik pada bumi ayat sebelum, man, orang yang man ni orang yang bukan daripada orang yang man, min balik atas. Yufsidu, yufsidu dia membuat kerosakan. Dia membuat kerosakan fiha, di dalamnya. Jadi dan yasfiku pula safaka yasfiku, menumpahkan, mengalirkan. Menumpah, mengalir lah, sama tu. Menumpahkan apa? Ad-darah, darah-darah. Ad-dima'a, banyak darah. Ni apa? Pembunuhan. Menumpahkan akan darah. Wa nahnu, ni wa ni kena lebih tepat apa? Sedangkan
Sedangkan nahnu, kami, nusabbih. Jadi kita nanti terangkan nusabbih ni apa. Dia akhirnya kita terlalu panjang sangat nak terangkan bahasa Melayu. Jadi kita pakai bertasbih juga. Kami, apa dia? Sentiasa bertasbih. Bertasbih bihamdi, dengan kita kata pujian lah, dengan pujian bagi engkau, dengan pujian bagi engkau, wa nuqaddis, dan kami, ni ada kami juga. Kami apa? Mensucikan, mensucikan laka, bagi engkau. Qala, telah berkata oleh dia, ini, ya ni apa? Sungguhnya aku a'lamu, aku lebih mengetahui akan apa yang la ta'lamuna, tidak kamu, jadi akan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita belajar ni kaedah yang dalam buku kita, ni nombor 8, qalu. Ni nombor berapa ni? 9. Ni kaedah nombor 9, ni nombor 8. Nanti tengok buku dulu lah, tulis nombor je kat atas ni. Ini kaedah nombor 11 ni. Jadi ni, ya ni maknanya dia. Ya ni lagi, dia kan. 11. Dia menumpahkan. Kemudian ni nombor na'budu tu, nusabbihu. Ni nombor 3, kami. Bila nun ni kami. Nuqaddisu ni kadang nombor 3 juga, kami. Yang ini nombor 10. Khatama tu. Ini kaedah pertama, a'udzubillah, a'udzu ada apa? Aku mengetahui kan. Nombor 1 ni. Dan yang ini nombor 19, tatakuna. Ni maknanya apa? Kamu. Ta ada wawu ni, nama dia kamu. Okey. Jadi dari segi kaedah nanti tulis nombor atas ni, cuba buka balik buku tu, tengok. Lepas tu apply kan terjemahan-terjemahan dalam kaedah buku tu. Okey. Baik, cuba terjemah sekali ya. Ikut saya terjemah. Telah berkata oleh mereka, adakah engkau hendak menjadikan di dalamnya akan orang yang dia membuat kerosakan di dalamnya dan dia menumpahkan akan darah-darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan pujian bagi engkau, dan kami sentiasa mensucikan bagi engkau. Telah berkata oleh dia, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang tidak kamu mengetahui. Okey. Yang ni di Allah. Jadi pertama siapa yang cakap? Malaikat ni, malaikat cakap. Malaikat cakap yang pertama, adakah engkau hendak jadikan, engkau tu rujuk pada Allah lah, di dalamnya orang yang membuat kerosakan.
Iaitu ha tu balik pada ayat pertama, al-ard, bumi. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Jadi semuanya aku nak jadikan. Jadi Allah kata ni ayat dia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi setelah buka ayat ni diucapkan pada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Ini satu apa orang kata, perkeliling. Tahu perkeliling kalau kita kan sebelum nak buat apa-apa saja diusulkan dulu tengok. Tapi dari ini bukan usul untuk minta persetujuan malaikat, bukanlah. Untuk apa? Pemberitahuan saja. Contohlah kalau kita ada datang wilayah kita ni untuk beritahu kita minta pendapat, ataupun jangan beritahu je kita kena ikut lepas ni. Kena ikutlah. Kan? Begitu. Dan dari segi ini kemudian malaikat sebuah ni ayat daripada malaikat. Apa dia mereka kata? Jadi kat sini ni persoalan. Jadi ada juga yang mentakwil apa, yang salahnya dia kata ini malaikat, maknanya apa? Malaikat apa? Tak bersetuju lah. Tandanya ni bantahan daripada malaikat. Itu salah. Sebab apa? Sifat malaikat tak ada bantah apa-apa. Malaikat makhluk yang sentiasa taat kepada Allah, kan? Yang tak pernah membantah segala perintah Allah. Memang ia dicipta untuk itu. Dalil dia dalam surah 66 ayat 6 antaranya, yang mudah yang selalu kita baca. Surah 66 ayat 6 tentang malaikat. 66 ayat 6. Surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تؤمرون. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dia Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Alaiha malaikah, yang mana dijaga oleh malaikat. Ghilazun shidadun. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya manusia dan batu-batu.
yang dijaga oleh para malaikat yang ghiladun syidad, yang keras lagi kasar. La ya'sunallah, tidak mendahului Allah terhadap ma amarahum, segala apa yang dia disuruh, dan dia melakukan apa yang mereka diperintahkan. Ini antara salah satu dalil yang mana malaikat ni makhluk yang tidak diberi pilihan melainkan taat kepada Allah. Ciptaan dia memang dicipta untuk taat kepada Allah. Itu yang pertama lah. Surah 66 ayat 6. Jadi untuk yang mengatakan ni untuk mengingkari Allah, untuk bantah, bukan lah. Ni untuk apa? Jadi ni hanyalah untuk satu pendapat pertama, kalau yang ni lah, iaitu sebelum ni dia maklum, dia cuma beritahu kerisauan saja, untuk beritahu kalau macam ni cukuplah, kami dah ada dah, contohnya. Jadi pertama sebab pendapat pertama lah, sebab apa? Dahulunya di bumi ni ada makhluk jin, kan? Jin sebelumnya. Lalu jin dah buat kerosakan di muka bumi ni. Tapi ini bukan daripada hadis pun. Ini hanya pendapat saja, boleh ditolak. Yang biasa kita dengar yang inilah, tapi dia hanyalah pendapat. Pendapat para sahabat lah, antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, antaranya. Iaitu dulunya bumi ni dia dah diduduki oleh makhluk nama dia jin. Lalu daripada kalangan jin ni ada satu jin yang taat. Tinggal tu je yang berimannya, yang diangkat oleh Allah. Siapa? Iblis namanya. Dan dia sama dengan, akhirnya dia dikeluarkan, dia sama dengan malaikat lah, dia mulia. Kenapa? Dia orang yang taat ni, dia makhluk yang taat. Lalu dia memerangi malaikat pula. Dia memerangi jin tu lah, sampailah jin tu terusir di laut-laut, tempat dia di hutan-hutan dan sebagai bukit-bukit. Itu hanya pendapat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih lagi, yang lebih selamat, apa dia? Tentang manusia, tentang makhluk yang Allah nak cipta ni, kan? Allah memang dah beritahu, dah cerita dah. Ni ada satu makhluk manusia ni di bumi ni, dia akan buat kerosakan. Allah sendiri beritahu dah. Faham tak? Jadi cuma malaikat ni diulang balik apa yang Allah beritahu. Faham? Malaikat ulang balik apa yang Allah beritahu untuk bertanyakan apa? Apa hikmahnya cipta makhluk macam ni? Faham? Bukan bantah. Kan? Dah tahu dah makhluk ni, Allah kata dia akan buat kerosakan dan menumpahkan darah. Dia bukannya buat idea dia. Malaikat bukan buat idea dia. Ni bukan idea dia. Faham? Tapi apa yang dia tahu di sini, sebab apa yang Allah sendiri beritahu kat dia. Faham? Mana yang kita nak pakai? Yang kedua lah lebih baik. Faham? Sebab ayat yang selepas ni menafikan apa yang tadi, yang pertama. Sebab apa? Allah pernah tak cerita tentang makhluk yang kat bumi ni, jin ke apa? Sebenarnya tak ada pun, tak ada satu pun. Itu tak boleh juga dia pegang. Cuma hanya pendapat. Yang lebih tepat, yang ada hujah yang ada dalam ayat ni sendiri, yang tadi, yang kedua kan. Jadi apa yang dia sebut ni adalah apa yang Allah sendiri beritahu dia. Faham? Jadi dia memang makhluk yang tak akan buat apa ya, melainkan apa yang Allah perintah saja. Kan, betul tak? Itu lagi kukuh dalil tu. Boleh faham? Jadi itulah yang disebut malaikat sebut, engkau nak jadikan apa hikmahnya. Sebab tu terjemah ni sebenarnya, apa hikmahnya engkau jadikan di bumi ni makhluk yang engkau sendiri cakap dia akan buat kerosakan dan dia akan tumpahkan darah. Apa hikmahnya? Sedangkan kami pula, engkau dah cipta dah, kami ni apa? Kami ni makhluk yang dah memang tak buat benda ni. Sebaliknya kami berlawanan dengan ni, kami sentiasa bertasbih. Betul tak? Ini adalah yang paling selamat, yang paling tepat. Dia faham? Okey. Jadi sekarang ni makhluk manusia, Allah tahu memang apa? Memang akan buat kerosakan. Yufsidu. Apa maksud kerosakan ni? Di sini satu lagi masalah. Apa maksud kerosakan? Okey. Jadi dari segi makna fasad, daripada perkataan fasad,
Pertama, makna dia bila sebut al-fasad ni, Khuruj syai' anil i'tidal. Khuruj syai' anil i'tidal. Apa faham? Khuruj maknanya apa? Keluar sesuatu daripada i'tidal. Apa? Kita selalu pakai i'tidal dalam solat kan. Bila i'tidal? Buat apa? Ha? Ya ke? Berhenti sekejap. Kita makninah kan. Apa i'tidal mana? Rukuk, lepas tu i'tidal, berdiri kan tegak, berdiri sempurna. Faham? Seimbang berdiri. Dia tak nak berdiri sikit macam tu. Sempurna, seimbang, berdiri tegak. I'tidal berkaitan adil. Faham? Adil. Jadi terkeluarnya sesuatu daripada tempat yang sepatutnya. Tak adil. Itu maksudnya. Sebab tu bila nama dia apa pertama? Apakah sesuatu yang sepatutnya di situ tempat dia, tapi keluar daripada itu jadi tak seimbang dah, jadi tak betul. Apa dia? Apa pertama? Kita ni surah 31 ayat 56. Apa tujuan manusia dicipta? Cuba tengok surah 51 ayat 56. Ya. Apa dia? Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di situ Allah sebut apa? Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali tujuannya apa? Menjadi hamba Allah, abdikan diri kepada Allah. Dengan apa? Pertama, mengesakan Allah dalam segala ibadah dia lah. Jadi kalau dia tak buat semua ibadah ni apa maknanya? Okey, ibadah apa makna ibadah? Nampak ke sebelah sini? Saya tulis lagi, nampak? Nampak Sekarang ni makna ibadah pula. Ma ma yuhibbullah wa yardahu. Ma yuhibbullah wa yardahu. Ibadah ni maknanya apa yang Allah suka dan Allah redha. Okey, dua benda ni ibadah. Ni ringkas je, saya bagi makna ringkas je. Apa makna ibadah? Apa yang Allah cinta, yang Allah suka. Ni tahap pertama yang paling tinggi. Ataupun kalau kadang-kadang dia tak ada sampai cinta suka sangat, tapi apa? Dia kata okey, tak apa, dia benarkan saja. Itu nama dia redha, lepaskan saja. Ini nama dia apa? Ibadah. Dua benda yang kita buat ni dalam hidup, ni nama dia ibadah.
Daripada apa? Apa benda ni? Jadi dia ada dua perkara pecah dia. Apa yang Allah suka dan apa benda yang kita buat yang Allah redha. Ada dua apa? Satu, ucapan kita semua, aqwal. Yang kedua, af'al. Aqwalun wa af'alun. Inilah benda yang, jadi ingat bila sebut ibadah ni, semua yang kita cakap. Jadi apa ucapan ni? Ucapan pecah dua juga. Satu apa? Zahir, batin. Perbuatan pun pecah dua juga. Apa dia? Zahir, batin. Ni semua nama dia ibadah. Jadi tak ada satu pun dalam ihwal hidup bila kita tengok ayat ni. Okey. Pertama apa ni? Sekali lagi, apa makna ibadah? Ulang balik. Ibadah, apa makna ibadah? Apa saja yang Allah cinta, suka dan Allah redha. Daripada apa? Iaitu ucapan dan perbuatan. Ucapan-ucapan apa? Zahir. Ni, zahir, kita cakap. Jadi ingatlah setiap yang kita ucap nama dia ibadah. Selama ni rasa ibadah bila solat je kan. Bila puasa, buat 5 ni, pergi haji ibadah. Kita kena dia mengumpat, dia rasa tu ibadah ke bukan? Sebab tu dia mengumpat. Kan? Kalau dia rasa setiap hari dia faham mana ibadah, semua tu ibadah. Faham? Dia akan buat dah benda tu. Tak buat, dia akan jaga. Faham? Jadi kita kena pilih. Pertama. Dan apa lagi? Batin, dalaman. Ucapan dia tak? Ucapan hati dia. Ucapan hati kita dalam hati. Kadang-kadang tak sebut kat luar, tapi sebut secara. Siapa yang tahu? Allah tahu. Apa dalil dia? Apa dalil? Surah Surah 50 ayat 16 kot. Betul ayat 16? Ma yalfizu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 18 ya? 18. 18. Boleh kita baca dari 50 daripada ayat 16 itulah. Okey. Boleh juga ayat ni daripada 16 kita baca 16 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad, dan demi itu bersumpah dan demi sesungguhnya benar-benar kami telah ciptakan insan, manusia ini, dan kami maha mengetahui apa yang tuwaswisu. Apa makna tuwaswisu? Bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan keraguan, bisikan-bisikan hasad. Ni dia lebih kepada, cenderung kepada bisikan buruk. Dia tak ada baik. Was-was ni tak ada baik, dia buruk. Faham? Kalau bisikan yang boleh jadi baik dan buruk apa? Yang boleh najwa. Faham? Najwa bisikan juga, tapi boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Okay? Sebab tu ada nama orang khairatun. Pernah dengar nama orang? Khairatun najwa kan?
Najwa tu bisikannya. Was-was ni maknanya memang buruk. Dia cerita benda yang dalam hati yang buruk. Bisikan. Apa yang dibisikkan dalam jiwa diri seorang manusia itu. Wa nahnu aqrab, dan kami lebih dekat kepadanya min habil warid, daripada urat leher. Iaitu apa? Nyawa dia bila-bila masa je Allah nak ambil. Okey. Kemudian ayat 17. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ketika yatalaqqa, dia rapat, dua orang yang sangat rapat kepada dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, dalam keadaan apa? Tetap duduk kat tempat tu. Jadi setiap kita ni ada makhluk yang rapat. Rapat ni maknanya sangat dekat dengan kita. Lebih dekat daripada suami kita sendiri. Macam itulah, seolah-olah rapatnya hubungan suami dengan isteri ni, tapi malaikat tu lebih dekat lagi lah. Talaki tu. Dan di mana dia kanan dan kiri dia dua. Qaid ni maknanya apa? Qaid ni maknanya duduk. Kenapa Allah sebut qaid? Kita kata qiyam. Maknanya apa? Kenapa qaid? Kenapa tak kata qiyam? Anishimali qiyam. Boleh? Apa beza orang duduk dengan berdiri? Bila dia bertalaki, dia rapat, dia nak dapat maklumat kita, cara yang lebih kita dapat fokus bila duduk ke diri? Duduk. Duduk. Okey. Itu satu perkara. Maknanya apa? Begitu dekatnya lah. Begitu selesa dan begitu tetapnya, tak lepas. Dia takkan lepas kita. Kemudian ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ia melafazkan daripada satu ucapan pun, melainkan di sisinya ada yang duduk tadi itulah. Dia duduk, dia buat apa? Dia bukan duduk diam je, tak. Dia bukan dengar verbal je, dia siap catat. Dia ni malaikat yang mencatat. Dia raqib, maksudnya dia sentiasa mengawas hati, dia sentiasa tak ada absent. Dia tak akan pergi mana-mana, pergi buang air ke, tidur kan. Mengawas ni maknanya kelemahan manusia apa? Dua. Bila sebab raqib kan, maknanya apa? Walaupun dia tak pernah absent, tapi dia kadang-kadang rasa letih. Betul tak? Contoh pengawal, kenapa? Antara sebab letih, tertidur ke terlelap sikit je terus masuk pencuri, contoh. Betul tak? Itu kelemahan makhluk yang menjaga ni. Jadi kekuatan pada pengawal ni ada dua je sebenarnya. Sempurnanya seorang pengawal tu, dua benda je diperlukan. Apa dia? Pertama apa? Pertama, dia sendiri, keupayaan diri dia sendiri apa dia? Dia memang sentiasa tak pernah tidur, satu. Yang kedua, dia tak pernah beralih tempat. Betul tak? Dia kawal tempat tu, kadang-kadang dia tak tidur, tapi dia beralih tempat, habislah juga kan. Kadang-kadang dia sentiasa ada tempat tu, tapi dia tidur, masalah juga. Dua-dua ni kalau ada, sempurnalah sifat apa? Penjaga tu. Faham? Dua-dua ni lah. Baik, dia tak ada hajat ke mana-mana. Jadi ni maksudnya raqibun atid. Jadi raqibun atid ni maksudnya dua-dua, yang kiri kanan tadi dah yang duduk tu. Kiri ni kanan ni dia duduk. Dan sifat dua-duanya apa? Raqib dan atid. Okey. Tapi siapa ketua antara dua ni? Dia ada ketua antara dua. Siapa ketua? Dalam hadis panjang sebenarnya. Siapa? Kanan ketua. Bukan roket. Roket tu bukan kanan. Kanan ni roket dan atid, kiri pun roket dan atid. Bukan. Mana ada pula, sebab kita dah hafal lah tu nama malaikat kan. Ni roket ni bukan macam tu. Itu salah hafal. Ni bukan nama malaikat, ni sifat malaikat.
Malaikat yang kat badan kita, malaikat kiri kanan. Kan tadi dia kata yamin dan shimal kan? Malaikat tu memang ada dua, nama dia yamin dan satu lagi shimal. Okey, ani yamin ni ani shimal kan? Okey. Pertama yamin ni pertama apa kerja dia? Dia buat apa? Dia qaidun. Yang shimal ni pun apa dia? Qaidun. Duduk juga. Sama, duduk. Yang kedua? Yang kedua Raqibun. Raqibun mana apa? Dia pernah ngantuk tak? Sentiasa tengok setiap masa, ada tak terkelip sekali kala termiss ke apa yang kita cakap? Tak ada. Tu raqib, faham? Yang ni sama juga. Sama juga. Raqib juga. Sifat dia. Ada 3 ni dalam ni sifat dia. Lagi yang ketiga? Apa dia? Atidun. Atidun. Ni pun bukan juga nama dia, tapi Allah sebut nama. Allah tak sebut nama. Yamin dan shimal ni mana apa? Ini nama dia apa ni? Nama dia sebut yamin ni. Ni zaraf kan? Tempat makan, tempat dia. Di tempat dia satu kanan, satu kiri. Kita ni ada dua makhluk ni yang talaki dengan kita. Tahu talaki? Talaki ni duduk rapat-rapat untuk ambil maklumat supaya tak miss maklumat. Kita kalau guru nak mengaji kena duduk rapat-rapat kan? Talaki kan? Supaya guru tu dengar, kita pun dengar apa dia tegur kita. Kan? Jadi kita sekarang ni rupanya selama kita bertalaki dengan orang, rupanya ada makhluk yang bertalaki dengan kita. Satu kiri, satu kanan. Faham? Kita kalau talaki dengan guru pun kadang-kadang termiss. Guru pun kadang tengah ngantuk tu sebenarnya. Kita baca salah pun dia tak perasan, tak tegur kan? Yang ni tak ada, tak ada. Faham? Boleh faham tak? Jadi sebab apa? Dia duduk, dia duduk kat pertama. Duduk maknanya fokus betul lah. Kedua, raqib. Tak ada kelemahan langsung dari segi dia punya perhatian dia. Yang ketiga, atid. Apa dia? Dia tak ada hajat nak pergi tempat lain. Boleh? Kadang-kadang ada hajat tak nak pergi tempat lain. Kita pun kan, sepatutnya tugas kat situ. Kadang-kadang tak pergi pun. Hajat kita bosan lah asyik buat kerja ni je, pergi tempat lain. Ni tak ada bosan-bosan. Memang dia itu. Boleh? Jadi dia bukan nama. Faham? Sebab tu rasa tak takut kan, sebab nama lah. Tapi bila rasa sifat baru takut. Faham? Boleh? Okey. Tugas dia apa? Tugas dia dalam ayat lain dia menulis. Apa dia? Malaikat tu yang menulis. Itu dalam ayat lain lah, tak apa. Ya, dua-dua tulis. Tapi siapa ketua? Ni soalan dia tadi. Siapa ketua? Tengok rahmat Allah ni. Ni nak sebut rahmat Allah ni. Allah rantik. Siapa ketua? Siapa ketua? Kanan ketua. Okey? Kanan ketua. Ni ketua. Setiap kali orang tu buat baik apa semua, kanan ni banyak, yang paling banyak tulis sebenarnya kanan. Bila kiri nak tulis, kanan kata hold dulu sekejap. Tengok dia nak buat tak. Kalau dia tak buat, okey, biar aku yang tulis. Kalau dia tak jadi buat, kanan juga tulis. Kalau dia betul-betul buat, barulah tulislah. Baru kanan benarkan kiri. Kiri kalau nak tulis apa? Dia mesti minta kebenaran kanan. Besar tak rahmat Allah ni? Kita sebenarnya lagi banyak buat untuk kanan tulis ke kiri tulis? Ya ke? Kita rasa-rasanya setiap dalam kehidupan kita ni, kita tengok apa mata kita semua, menyebabkan sebenarnya sepatutnya lagi banyak tulis apa? Kiri tulis kan? Tengok kalau Allah ni nak buat rahmat kanan ketua setiap kali kiri nak tulis, kanan yang jaga dia mesti minta arahan kanan dulu baru boleh tulis. Ya Allah, betapa sayangnya Allah kita yang jaga. Tapi kita tak pernah peduli kan? Ya Allah. Faham? Itu jagalah. Boleh faham? Ya Allah, itulah. Dia jaga, dia suruh kita jaga ni. Cuba bayangkan kiri ketua, habis kita ni, habis. Faham? Tak payah nak namakan lah. Tak ada nama. Malaikat yang ada nama apa? 10 nama. 10 nama. Malaikat yang ada nama apa? Jibril lagi. Mikail dalam hadis lagi. Israfil lagi.
Ha? Israel. Mana ada nama Israel? Israel tak ada nama. Malakul Maut je dalam Quran. Yang nama Israel tu muncul kat mana? Itu Israeliat. Orang Israel yang namakan, sebab dia pun sama juga beriman kat malaikat juga dia. Dia namakan. Kita perlu guna nama, kita pun kata Yahudi. Kita pun nak pakai dia punya juga. Israel kita pakai. Siap buat lagu lagi. Kan? Iyalah. Ambil riwayat Israeliat lah. Okey, Ridwan tak ada nama. Tak ada nama juga. Malik ada dalam Quran. Ha? Israfil ada. Israfil peniup sangkakala ada dalam Quran. Mikail tak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis. Jibril ada dalam Quran, ada dalam hadis. Mikail tak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis. Israfil ada dalam Quran, ada dalam hadis. Malik ada dalam Quran juga, satu je nama dia, dan ada dalam hadis. Saya ingat ayat mana Malik tu. Nanti cari nama Malik, banyak jumpa. Carilah sampai ke terjemah tu malaikat Malik. Jumpa itu Malik, satu je nama dia. Ada Mikal lah, ya je. Wah, Mikal lah. Mikal ada dalam Quran ada. Jadi tiga-tiga ni ada. Mikal, ya betul. Mikal, betul. Sebutan dia ada banyak. Mikail ataupun Mikail je, ataupun ada dalam 5 ke 6 cara sebut dia lah, tapi bunyi sama je. Kita kadang Jibrail kan, orang sebut Jibrail, betul. Jibril, betul juga. Jibrail, betul juga. Banyak. Ruhul Kudus. Ada nama untuk Jibril? Ya, Jibril. Okey, lagi malaikat apa lagi? Ridwan tak ada, tapi ada pendapat ni dinamakan oleh para ulama sebab apa? Malaikat itu meredai kan sifat dia tu. Tapi lebih kepada sifat lah juga Ridwan ni. Kemudian Harut Marut tu kan dalam Quran. Itulah lagi. Tak ada dah. Ada lagi tak? Zabaniyah. Itu nama malaikat. Itu tak dihafalkan dalam 10 tu. Tak ada pula. Sedangkan Zabaniyah tu penjaga neraka tu. Lagi kena tahu. Okey, jadi tu sekarang ni kita faham malaikat sebab tu ni rukun iman yang keberapa? Kedua. Antara tangga dia. Bila orang beriman tu menyebabkan dia akan apa? Sentiasa nak jauhi daripada dosa sebab dia sedar ni ada makhluk-makhluk ni. Dengan sifat-sifat ni yang Allah sebutkan. Okey. Sekarang ni kita balik pada tajuk kita. Jauh pergi fasad ni, fasad. Okey. Jadi pertama, fasad dalam ibadah. Ni saya nak tekankan, rosak ni maksud rosak dalam ibadah. Apa dia? Mentauhidkan Allah. Kita tujuan cipta untuk mentauhidkan Allah. Akhirnya manusia buat syirik. Betul lah ni. Maksud malaikat pertama apa? Kami tengok sentiasa sucikan Allah tapi mereka apa? Buat kerosakan. Apa kerosakan sebenarnya? Yang kita nampak bila faham rosak dalam Quran, kita kata apa? Tebang balak. Tebang balak kan lagi? Apa? Korek tanah dan macam-macam kan. Semuanya berkaitan dengan harta dunia saja. Yang lebih besar, punca semua tu rosak sebab apa? Sebab hatilah, jiwa ibadah tak ada. Ni kalau dia tahu malaikat tulis dia nak buat tebang balak tu, cakap pun tak nak buat. Cakap ni pun nak jaga, betul tak? Bila cakap pun nak jaga, perbuatan luar ni lagilah nak jaga. Faham? Manusia suka pergi kepada ranting kan. Dia nak selesaikan masalah, dia pergi selesai kat mana? Dia selesai kat mana? Kat ekor. Betul? Ini semua macam-macam buat. Tapi selesai tak masalah bila kita duduk ekor sakit, kita pun ubat ekor je. Selesai tak? Tak selesai sebab punca dia sebenarnya kat kepala dia. Apa dia? Tauhid tu. Akidah manusia, keyakinan dia kepada apa yang Allah dia nak bawa ke akhirat nanti. Itu dah yakin, hilang dah semua. Kita duduk kan? Sebab tu tak guna pun nak marah-marah bila nak salah-salahkan ni. Pokok pangkalnya balik kepada apa? Tujuan hidup. Ajak manusia sedar balik apa tujuan hidup. Boleh ni yang rosak ni masukkan malaikat ni yufsidu dalam Quran. Jadi rosak paling besar ialah syirik. Okey. Kemudian bila manusia itu saya pergi satu je lah. Sekarang berapa? 11.
Cuba tengok dalam surah 30 ayat 34. Tiga puluh? Bukan 41 ah, 41. Jauh sangat. 41. Ayat 41. Surah 30 ayat 41. Ya betul. 30 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi zaharal fasad. Tengok ayat ni pun selalu digunakan juga untuk cakap kerosakan mana? Bumi ke hati? Bumi juga. Sebab manusia tengok di barri wal bahr kan, di darat dan di lautan. Lepas tu kita baca ayat, baca daripada ayat sebelum. Allah menekankan Allah yang cipta manusia. Allahul ladzi. Ayat sebelum tu kata tentang siapakah Tuhan dia. Yang memberi rezeki kepada kamu, yang mematikan, yang menghidupkan kamu. Ada lagi tak sekutu-sekutu yang buat yang demikian tu? Tak ada satu pun kan? Subhanallah, maha suci Allah. Wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Jadi ayat Zaharal Fasad ni juga sebenarnya lebih cerita kepada apa? Rosak yang ini ke sebenarnya rosak syirik? Rosak syirik. Faham tak? Itu kadang-kadang kita tak nampak. Akhirnya kita tak peduli yang tu. Tapi kita duk faham? Punca rosak yang apa semua sebab itulah. Sebab syirik. Ayat 40 tu cerita. Faham? Barulah Allah lanjutkan ayat 41. Dia nyatakan apa? Zaharal fasada fil ard. Fil barri wal bahr. Disebabkan perbuatan manusia, iaitu perbuatan syirik manusia tadi, akhirnya bumi ni rosak. Jadi semuanya di punca. Jadi punca rosak bumi sebab faham tak? Nampak tak ayat ni sekarang? Punca rosaknya semua ni, berlakunya bencana, berlaku kerosakan yang luar daripada ni kan, perkara yang fitrah. Itulah kita hari ni punca dia sebab syirik. Faham? Bumi tak akan terima orang di atasnya. Sebab apa? Bila syirik, dia pun benci. Sebab itu rosak. Sebab itu kenapa Allah rasakan rosak itu kepada manusia? Sebab tu ayat ni liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya mereka merasai akibat daripada apa yang mereka buat tadi. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka hanya kembali mentauhidkan Allah, kembali balik tujuan apa dia, jadikan tujuan hidup mereka ni untuk apa? Ni, benar-benar kembali menjadi hamba Allah. Okey. Kita duk tangani masalah mana? Kita tangani masalah. Sebab tu kita manusia lebih kan
bimbang tentang hal-hal yang zahir tadi, yang tapi dia tak tekankan ilmu pun. Contohnya kita abaikan Quran, manusia tak rasa sangat kan. Punca semua tu dia tak pergi balik kepada punca utama dia. Sedangkan kalau manusia nak selamat ni, baliklah kepada punca utama. Sebab akibat kita ni sebenarnya buat jadi benda ni bukannya sebab apa sangat. Sebenarnya apa? Sebab itulah dia. Manusia ni akhir hidup dia dah bukan lagi tujuan untuk betul-betul jadi hamba Allah lagi lah. Faham? Syirik ni di luar. Faham? Contoh manusia ni apa? Dia bukan sembah berhala. Apa? Ada hadis kan? Ta'isa abdud dinar. Ya, jadi sini. Ta'isa celakalah hamba ni perkataan abdi tadi. Hamba dinar dan hamba dirham, hamba duit. Kenapa musibah banyak ni? Sebab manusia ni sibuk cari duit je rupanya kerja dia. Walaupun dia nampak Islam, tapi itulah tujuan hidup dia, untuk cari apa tu? Surah 15 ayat 3. Ni punca dia. Ta'isa binasalah ataupun menyesallah pun boleh, rugilah pun boleh, celakalah pun boleh. Ta'isa apa dia? Hamba dinar, emas, dan hamba dirham, duit. Cuba tengok 15 ayat 3. Cara hidup ni dia syirik. Sebab tu Allah ni zarhum maknanya fi'il amar. Zar tu maknanya Allah suruh kita buat apa? Zar maknanya tinggalkan. Faham? Allah perintahkan tinggalkan mereka. Mereka yang macam mana? Yang yakulu, mereka makan, tamatta'u, mereka cari kesenangan, wa yulhihimul amal, dan mereka teruskan lagi mencari kedua-dua, berangan terhadap nak makan lagi dan nak cari senang lagi. Faham? Hidup dia berpijak di atas dua tujuan. Apa dia? Hidup dia berpijak atas dua tujuan. Apa dia? Makan lagi, senang. Selesai? Tamat tak? Tak. Dia akan berangan untuk tambahkan lagi dengan dua tujuan tadi. Apa lagi cara nak dapat lebih makan dan lebih senang. Itu je kerja dia. Itu syirik tak? Itu syirik lah. Sebab tu dia ni cerita ahli neraka. Faham? Ini antaranya. Jadi sebenarnya kita fikirkan balik, kenapa berlakunya banyak maksiat, kenapa semua-semua. Tu tanya kita balik, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Faham? Kerana ketidaksolehan kita berlaku juga apa? Kerosakan. Faham? Jangan salahkan orang. Salahkan ni diri yang tidak soleh tu, tak buat. Sebenarnya itu yang paling tepat sekali. Kalau semua boleh fikir macam tu, akan berlakulah apa perubahan yang baik sebenarnya. Faham? Jadi itu yang kerja yang kita patut buat adalah kehidupan. Baik. Jadi saya fokuskan yufsidu tu ni. Faham maksud dia apa? Tujuan matlamat hidup telah apa? Roh. Kesimpulan kat sini,
Dia buat kerosakan di muka bumi ni apa dia? Tujuan hidup dia telah rosak. Boleh? Malaikat tujuan hidup tak pernah rosak. Memang dia kerja dia tak, itu saja, dia tak ada pilihan. Tapi manusia boleh rosak. Yang kedua, wayasfiku ad-dima, dan mereka menumpahkan akan darah. Jadi ini dia buat rosak ni, hubungan dia dengan siapa ni? Yang rosak? Dengan Allah. Dan ini berlaku lebih dahsyat apa? Dengan manusia, bila hubungan dengan Allah rosak, boleh jadi tak mungkin hubungan dengan manusia baik. Mana ada? Tak ada. Faham? Bila hubungan dengan Allah rosak, mana mungkin hubungan dengan makhluk baik? Tak mungkin. Tipu. Itu bukan. Kalau baik pun itu tak baik sebenarnya. Jadi bila hubungan dengan Allah rosak, hubungan dengan manusia akan rosak. Sehingga apa? Ni paling dahsyat apa? Berlakunya pembunuhan. Ni berlaku pembunuh. Betul tak? Bila hubungan dengan Allah rosak, hubungan dengan manusia rosak. Apa kisah pertama yang berlaku? Apa? Qabil dengan, itu pun tak ada nama sebenarnya. Itu nama siapa nama kan? Israelia juga. Habil dan Qabil tak ada nama pun. Surah apa tu? Surah 5. Cuba tengok surah 5. Ayat saya 40 rasanya. Apa ayat dia? Saya lupa dia punya tu. Ada tak jumpa cerita pasal tu? Ayat berapa? 21. Ayat 31. Okey. Betul lah surah 5. Ayat 27 tu bukan ayat 27. 5:27. Sekarang ni kita cerita pasal ni. Ni tadi bab pertama apa? Rosak tu. Masa rosak paling besar apa? Itulah tadi. Tujuan hidup telah rosak. Okey. Kedua, yasfikud dima. Ini pertama, akhirnya bila tujuan hidup rosak, surah 5 ayat 27. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba abna Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadi watlu, bacakanlah oleh engkau ke atas mereka. Sekarang ni bila ayat ni ayat apa? Ayat ni nama dia ayat perintah ke ataupun ayat penyata je? Perintah. Jadi kita kena cerita tak? Kena. Jangan cerita pakai buku-buku kosong ni, ayat Quran lah senang. Kan? Dalam ni. Jadi bacakan, sebutkan, bagi tahu pada siapa-siapa pun, kepada mereka. Jadi kita pun kepada mereka semua yang baca Quran ni telah
mengenai apa? Abna Adam. Kisah anak Adam. Berita tentang anak Adam bil haq, yang benar, cerita yang benar. Kenapa bil haq? Sebab cerita ni dia diseleweng oleh Yahudi. Cerita dia sangat jauh daripada yang sepatutnya. Ada cerita kisah lah, kita nak lanjutkan lah. Mereka cerita boleh juga nama anak Adam, tapi macam-macam lah. Sama juga dengan kisah Nabi Nuh pun bil haq juga. Sebab Nabi Nuh akhirnya apa? Dia cerita sampai akhirnya apa? Bila turun kapal, tinggal Nabi Nuh dengan anak dia 2 orang perempuan. Akhirnya apa? Macam dapat 2 zuriat. Jadi anak perempuan dia, kita kena ada zuriat macam mana? Tak ada lelaki. Jadi dia bagi Nabi Nuh minum arak kan. Kita Nabi Nuh mabuk pun berzina dengan anak dia, lahir anak. Macam tu. Nampak tak? Penyelewengan yang berlaku. Ini dalam kisah-kisah yang dilakukan oleh orang-orang ni. Pada siapa? Pada Nabi mereka sendiri. Nampak? Begitu. Sebab tu Quran lah. Sebab tu Quran ni datang. Quran datang nak betulkan balik kisah tu. Sebab tu Quran tengok. Kisah dia terhad je, cukup. Tapi kita bila takwil sendiri tu jadi salah tu. Sebab tu kita kena jaga Israeliat ni. Kan? Tapi dulu kita jahil, kita ikut je semua. Baca, asalkan baca je ada dalam kitab, kita rasa betul. Belum tentu. Faham? Jadi Quran membetulkan, cukup, jangan lebih-lebih. Allah kata bil haq, setakat yang aku cerita, itulah yang kamu kena cerita. Jadi kita orang Islam, bila apa yang Allah cerita, itu yang kita cerita. Jangan main pandai-pandai tambah cerita lain. Faham? Itu paling selamat. Jadi iz qarraba qurbanan, ketika mereka qarraba apa? Qarraba mempersembahkan maksudnya. Apa tujuan kita korban? Ya, mendekatkan diri daripada perkataan qarraba. Qarraba tu maknanya merapatkan. Qarraba mencari jalan nak makin dekat. Faham? Jadi bila mereka dengan tujuan kedua-duanya, sepatutnya mission kita bila buat hari raya haji tu, korban tu tujuannya nak merapatkan diri kepada Allah lah. Jadi ketika mereka lakukan korban itu dengan 2 lah korban, fatuqbila min ahadima, lalu Allah hanya terima salah satu je daripada keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tak terima yang lain, satu lagi. Qala la aqtulannak, lalu berkatalah Qabil dalam riwayat lah, aku akan bunuh. Nampak? Ni pertama. Jadi tujuan pertama sekali, apa yang rosak? Hati rosak. Jadi kalau kita baca hadis panjang, satu dia korbankan apa? Kambing kan? Satu ni dia pengembala, satu lagi dia petani ya. Kan? Jadi lalu dia korbankan satu korban yang dia ambil yang rosak-rosak je dibagi pada Allah. Satu lagi yang terbaik dibagi pada Allah. Jadi ini soalnya hati. Sebab tu kita tengok hari ni, selama ni kita ambil yang lebih-lebih baru nak bagi pada Allah apa, atau ambil yang terbaik? Banyak tak sedekah? Ambil yang dia lebih ke, atau ambil yang ini saya sayang sangat, ini terbaik bagi saya, tapi tak apalah, saya bagilah pada Allah? Ya ke? Macam mana? Jadi ni kita ni jadi siapa ni? Jadi yang satu tu ke jadi yang satu lagi? Cuba fikirkan. Sebab tu Allah kata dalam surah apa? Surah 3 ayat 92. Tengok. Nak dekatkan diri pada Allah, bagi yang terbaik, bukan bagi yang lebih-lebih tu. Bagi yang buruk-buruk. Surah 5. Surah apa? 3 ayat 92. Sambung bawah. Ni baca ayat tu. Apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Boleh? Apa makna lan? Tidak sekali-kali tanalul bir, engkau akan dapat mencapai makna kebaikan. Albir tu kebaikan yang besar daripada besar lah, kebajikan. Betul disebut kebajikan. Jadi kamu tak akan capai matlamat kebajikan. Seseorang tu dia dah buat kebajikan kan, tapi dia tak akan capai pun matlamat kebajikan, walaupun dia namakan rumah kebajikan. Faham? Ya, betul. Walaupun namakan rumah kebajikan, pusat kebajikan masyarakat, walaupun, tapi matlamat dia tak macam ayat ni.
Dia hanya namakan itu nama saja, tapi di sisi Allah dia takkan capai bermakna tu. Ditolak ke diterima nanti? Ditolak. Ya Allah, takut kita. Faham? Faham tak ni? Jadi bila baca ayat ni, apa dia? Sehingga hatta tunfiku. Hatta ni apa? Sehinggalah. Hatta ni makna dia ila. Faham? Ila maknanya apa? Dia kena menuju ke situ. Dia kena pergi. Selagi dia duduk je, tahu je, dengar je, tak pergi. Dia kena jalan pergi sampai dia pergi situ, barulah dapat tempat-tempat tu. Berpindah daripada sebelum kepada tempat tu, berpindah. Dia mesti buat benda tu, mesti ada hijrah. Sebab tu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampailah kamu apa tu? Belanjakan apa yang kamu paling suka. Nampak? Faham? Jadi selama ni saya tanya diri saya, selama ni saya ni belanja apa yang paling saya suka, sebenarnya apa yang lebih-lebih? Cuba tanya balik. Kalau saya belanja lebih-lebih, rupanya saya macam Qabil. Faham? Qabil lah nak dekatkan diri ke Allah kononnya, tapi rupanya sifat dia Qabil. Qabil duduk mana tempat dia? Masuk syurga ke masuk neraka? Masuk neraka. Kita ikut sunnah Qabil ke sunnah Habil? Cakap memang senang kan? Tapi selama ni kita buat tu. Nampak tak? Kita belajar kat sini lah ayat tu. Boleh? Dengar suara. Okey. Jadi dengar. Sekejap. Okey, balik pada surah 5 ayat 27. Jadi ayat ni sebenarnya hanya untuk cerita hikayat je ke sebenarnya untuk kita balik? Untuk kita buka surah 5 ayat 27 ni, baca cerita Habil bukan nak cerita kisah. Macam cerita kisah apa? Sang kancil, sang buaya, bukan? Kita berada di situ, tempat kita tu sama. Selama ni kita qarraba kepada Allah, kan? Apa dia? Faham? Itu fikirkan ya Allah. Jadi amal kita sebut nama amal soleh, amal terbaik. Ihsan. Baik, kemudian jadi Allah jelaskan kata apa? Fatukubbila min ahadihima. Kami terima salah satu je. Jadi kita tengok, ya Allah, selama ni Allah terima tak? Itu paling patut kita bimbang. Sebab tu para sahabat yang jamin Nabi sebut dalam hadis, kamu bukan syurga, kamu syurga, mereka tetap bimbang amalan tak diterima. Kan? Jadi bila kita baca ayat, para sahabat baca ayat yang paling banyak dia nangis, baca ayat apa? Syurga ke neraka? Ayat cerita tentang orang-orang beriman ke ayat cerita tentang orang kafir? Kenapa dia nangis bila baca ayat orang kafir? Mereka orang beriman. Sebab dia rasa macam diri dia tu takut dia kafir tu. Faham? Takut dia jadi orang yang itu. Kita tak nangis sebab apa? Kita baca ayat orang kafir sebab ini orang kafir bukan saya. Tapi ayat syurga, itu kita. Itu silap baca Quran. Faham? Sahabat yang jamin syurga, dia banyak nangis sebab apa? Sebab baca ayat Allah kata ini hukuman pada orang-orang engkar. Mereka bukan orang engkar, tapi kenapa nangis? Sebab dia rasa, ya Allah, takut aku ni yang jadi orang engkar. Kita pula tak rasa apa-apa. Sebab apa? Kita tak rasa pun orang engkar itu kita. Kita rasa orang lain tu orang engkar. Aku ini. Faham? Halangan tak? Halangan kat kita ke? Halangan tu, halangan besar kita. Faham? Tengok para sahabat bercara. Dia fikirkan balik, ya Allah, selama ni kita baca Quran macam mana? Kan? Jadi qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya terima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Okey, ini pertama. Jadi pertama ni dicerita dua orang ni, satu hubungan dengan Allah macam mana? Baik ke buruk? Satu lagi rosak. Jadi rosak pertama kat mana? Nampak tak? Rosak. Akibat rosak ni apa berlaku nanti? Cuba tengok ayat seterusnya. Apa berlaku? Ayat tu tadi. Qala la, ayat yang sama. Qala la aqtulan nak. Nampak tak? Bila dia akhir hubungan dengan Allah rosak, dia senang-senang nak buat apa? Dia nak bunuh manusia lah. Tumpahkan darah. Nampak? Itulah punca pertumbuhan darah sebab berlakunya banyak apa? Kesyirikan. Kerosakan hubungan dengan Tuhan. Okey? Jadi itulah kita belajar daripada ayat ni pertama. Jadi saya rasa cukup sempat kat sini dulu. Janganlah tangguh lagi ya.
Doakan mudah kita boleh sambung wa nahnu. Okey, ni nanti kita cerita pasal malaikat. Ini dia masuk ayat ni yang kita kena faham hari ni. Apa maksudnya ni? Apa yang maksud rosak ni? Ya, rosaknya hubungan tujuan ciptaan kita dengan Tuhan. Akhirnya itulah sebab apa? Bumi ni rosaklah. Bila hubungan dengan pencipta rosak. Bahkan bukan itu saja, apa dia? Hubungan dengan makhluk rosak. Macam ayat ni. Boleh? Ini kita belajar tu. Akhirnya berlakunya hasad dengki. Cara nak buang hasad kita kepada orang lain apa? Bila belajar ni, sekarang dah tahu dah kenapa kita rasa sakit hati dengan orang. Tanda kita sakit hati dengan orang maknanya kita ada masalah apa tu? Yelah, kenapa kita ada rasa hati dengan orang? Apa punca? Sebab kita ada masalah dengan siapa? Mungkin ada syirik tak? Mungkin tak? Mungkin lah tu. Banyak, besar tak masalah? Besar masalah tu. Ya kita sambung. Jadi tanda seorang kita boleh ukur sekarang ayat ni. Kita ukur sekarang kita ada sakit penyakit. Cara kita nak rawat kita punya penyakit, kita tengok hubungan kita dengan Allah ni macam mana. Tengok dengan manusia. Kita ada tak sakit dengan hati orang, iri hati dengan orang, rasa macam lebih baik daripada orang kan? Apa masalah? Kenapa ada rasa macam tu dalam jiwa kita? Itu tanda kita ada buat apa kat Allah? Ada masalah dengan Allah. Kita ada hantar kepada Allah apa? Korban yang terbaik ke korban yang lebih-lebih? Korban yang tak baik tu. Kita bila bagi pada Allah pada benda yang apa? Kita dah tak nak pun nak bagi. Tapi yang terbaik sebenarnya kita bagi. Sebab tu hati kita tak pernah kena rawat. Walaupun kita bagi zakat. Zakat tujuan nak bersihkan paling nak nombor satu apa? Jiwa lah. Daripada syirik tadi tu, daripada rasa dengki. Tapi pernah tak kita punya selama ni membersihkan? Renung balik. Aku bagi sebab apa? Faham? Selama ni kita bagi tu fi sabilillah tu, tapi betulkah? Yang terbaik ke ataupun sebenarnya faham? Itu cara nak rawat. Sebab tu Nabi sebut kalau kita nak rasa tenang apa ni, contohnya infak fi sabil, bagi yang paling lawan hati kita kan. Lawan. Yang paling susah yang rasa simpan sangat ni, tak apa sekali cuba kita apa? Korban sekali. Tengok nanti kesudahan akibat baik dia. Macam mana hati kita kena rawat. Siapa yang rawat? Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Cubalah. InsyaAllah. Jadi itulah yang dapat saya kongsi pada hari ini. Ini masuk ayat yang pertama. Mudah-mudahan dapat muhasabah daripada ini. Jadi inilah masuk kerosakan. Dan akibat itulah baru berlaku apa? Kedengkian tu. Sampai tahap paling besar apa dia? Sanggup menumpahkan darah. Boleh? Boleh ya? Faham tak? Ada soalan? Ada soalan? Siapa-siapa ada soalan? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada, sila. Kalau buat dosa, kalau niat nak buat dosa, apa dia? Niat nak buat dosa, malaikat ketua suruh tangguh dulu. Tangguh dulu, tak tulis pun. Tak tulis. Kalau dia teruskan buat, kalau dia dah buat, dah ke belum? Tunggu lagi sampai dia taubat. Faham? Tak taubat baru dia tulis. Macam tu sebenarnya. Wallahu alam. Kiraan dia tak tahu. Kalau kena kira jam, habis lagi tu lambat lagi ni, tak apa, relax dulu, tak nak taubat dulu. Ya. Tak dengar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kesimpulannya macam mana? Okey, untuk diri sendiri, pertama sekali kita betulkan apa? Kita ni tengok material luaran ke tengok dalam, betulkan mana dulu? Sibuk akidah ke sibuk fiqah? Akidah. Itulah contohlah pintu.
Belajar itu usul dalaman, akar dulu. Belajar betulkan apa? Belajar betulkan hati. Itu dulu nombor satu kan. Belajar betulkan hati. Solat contohnya. Kita duk fokus solat buat apa? Solat apa? Kita banyak fokus solat, rukuk macam mana kan? Tidak betul-betul macam mana, ini lepas ni masbuk kan? Pernah tak kita fikir bincang tentang solat tu apa tujuan dia? Kan? Lepas solat apa sebenarnya tanda macam mana nak khusyuk solat? Baca tu masuk dalam solat tu apa pernah? Itu jarang berlaku kan? Yang dia bimbang salah apa? Kalau dia rukuk tu tak sikit, tak boleh letak air kat atas tu, air boleh jatuh tu. Ini tak sempurna solat, betul? Tapi tak boleh fikir pun Allah cela orang yang solat apa? Dia solat macam mana? Cuba tengok surah 4142. Ni Ustazah tanya tadi. Sekarang ni kita nak balik pada apa sekarang ni kita solat. Itu yang paling dekat. Kita semua buat benda tu. Cuba tengok 4142. 414 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Okey. Dalam ayat ni dia ada dua benda. Tengok siapa yang duk sibuk perhatikan luar selalu, sifat dia sifat siapa? Kita suka tu, suka tengok kan? Lebih itu je lah. Ini sifat sebenarnya sifat orang munafik buruk. Kita duk jaga itu saja semua kita selama ni. Kalau kita buat tu, sebenarnya ciri-ciri munafik ada kat kita. Tengok Allah gambarkan, orang munafik itu dia nak tipu Allah. Allah balas tipu daya mereka dengan cara biarkan je mereka buat. Dan okey je mereka buat, dan disanjung pula mereka buat tu. Jadi lalu waiza apa? Waiza qamu. Tengok kat sini pun lafaz Allah beza. Bila Allah suruh kita solat kan, Allah guna qamu ke Allah guna aqamu? Jadi yuqimu solat namanya mendirikan. Bila qamu apa? Berdiri je. Faham? Solat ni tak pernah lafaz pun. Bila kita contohnya dalam surah Baqarah kita baca dulu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, mendirikan bukan berdiri. Kalau berdiri yakumuna solah. Faham? Bila perintah solat tak guna pun berdiri solat, sebab solat kita bukan berdiri. Sebenarnya kita sedang mendirikan sesuatu. Apa? Dirikan apa? Pertama ni rohani kita sedang dinaikkan, ditingkatkan. Itu tujuan solat. Sebab itu dia dari dalam solat. Tengok orang-orang kafir ni, orang-orang ni munafik apa?
Tak, dia zahir je, dia berdiri je. Solat dia sebenarnya dia duduk berdiri je, tak ada apa-apa pun. Dalam tak ada apa-apa, dia diri saja. Bukan dia sedang mendirikan jiwa dia dalam. Faham? Jadi mereka solat macam mana? Qamu. Apa maksud kusala? Apa yang malas? Apa yang malas? Malas sujud, malas berdiri macam ni sengit-sengit ke macam mana? Malas pakai baju, pakai singlet je solat. Tak, orang munafik dia pakai macam ni. Dekat zaman Nabi. Ketika sahabat nampak lah ini munafik, tengok malasnya dia. Berdiri pun macam ni malas. Ada tak macam tu? Mana ada? Semua sempurna, luaran sempurna. Apa yang malas? Akal, hati. Apa yang malas? Tengok. Nanti Allah sebut dalam ayat ni. Jadi dia berdiri dalam keadaan malas. Apa yang malas? Akal dia malas nak fikir, nak tujuan solat pun dia tak rasa apa-apa. Tujuan solat untuk ingat Tuhan, untuk tahu apa yang baca kan. Pernah tak kita akal malas bila solat? Kita baca surah Fatihah, kita rasa tak tahu tak apa kita baca? Pernah fikir kita baca tu? Kita minta petunjuk, pernah fikir petunjuk apa yang kita baca? Tu ada ciri-ciri malas tu. Akal malas. Faham kan? Faham Itu. Zahir cantik dah semua ni, semangat. Tapi tak ada apa. Patut tak macam tu? Tak. Ini maksudnya ni. Kena ingat. Sebab itu apa dia? Yura'unan nas. Dia memperlihatkan kepada manusia saja. Tengok saja. Sempurna semua. Rukuk, sujud, cantik. Kan? Betul lah kata apa? Tapi sebenarnya apa yang malas? Bukan ni. Bukan badan mereka berdiri tegak. Lebih tegak daripada orang yang bongkok yang memang sakit tu. Lagi tinggi, lagi tegak. Segak lagi. Kemas lagi. Masalahnya apa? Allah kata, wala yazkuru. Perbuatan yazkuru ni perbuatan badan ke perbuatan kepala otak? Badan ke perbuatan hati? Yazkuru. Hati ni. Sebab tu yang malas mana? Kita ni. Ni kan. Sebab tu belajar Quran ni kita nak baca je ke nak faham? Mana lagi senang baca ke faham? Baca. Sebab tu malas nak fikir. Betul tak? Malah nak fikir, saya nak pahala, saya nak baca hari ni, saya nak khatam, saya dapat pahala. Malah nak fikirlah apa suruh ni. Tak apa, itu bukan kerja saya. Patut tak? Patut tak kita berdengan pencipta kita macam tu? Ya Allah, tak patutnya. Faham? Wala yazkurun Allah. Dia tak ingat pencipta dia. Susah betul? Betul tak hari ni sangat susah nak suruh orang ingat pencipta bila baca Quran? Betul tak? Dan ini cabaran kan? Bila saya mengajar macam ni kat masjid semua, ada mula orang dah, maknanya dia tanda dia dah suka, dia dah tahu. Jadi tanya kata, macam mana Ustaz saya nak buat? Kadang-kadang bila saya baca, saya nak ingat tu jadi bertambah berat. Itulah tanda dia sungguh tu, betul lah. Memanglah berat. Inna sanulqi apa dia? Qaulan thaqilan. Memang sifat dia berat, tandanya kita bersungguh, itulah dia. Tapi kalau kita malas nak buat, tak ada start pun masalah lah. Memanglah berat, mana ada benda ringan bila nak buat betul-betul. Benda baik nak masuk syurga, ringan ke nak masuk syurga? Mana boleh ambil benda ringan-ringan? Memang kena berat. Pertamanya apa? Kita lah usahakan untuk faham. Kan, cuba kita baca Fatihah, kita cuba hayati apa yang kita baca. Memang berat mula-mula, tapi kalau tak buat langsung sampai bila tak dapat. Syurga ni macam kita dapat duit 100,000 ke? Ya. Kan? Tak ada nilai memang. Jadi itu kita fikirkan, ya Allah, takkan Allah nak suruh ingat dia ini sini, bukan tak suruh lebih berat. Apa lebih berat? Lebih berat para sahabat Nabi itu dulu. Mereka bukan sekadar suruh ni, dah beratkan kepala otak dia. Beratkan apa lagi? Beratkan tubuh badan dia lagi. Pergi mana? Nak pergi berjihad. Kan? Contoh perang Tabuk, berapa kilometer? 800 kot lebih kilometer pergi. Selama 20 hari berjalan. Berapa orang tentera? 10,000 ke lebih? 30,000 ramai. Unta kongsi satu, siapa yang tak nak jalan naik unta, satu unta 10 orang. Bergile-gile, panas terik. Hari itu hari yang paling panas. Orang munafik tak ini tak payah pergi, ni musim panas. Faham? Jangan buatlah, tak payah buatlah. Mereka buat tu. Faham? Tengok. Mereka buat kerja tu, ganti gile-gile sampai tempat tu perang Tabuk. Dia nak lawan dengan berapa orang? Dengar cerita 200,000 kan tentera, ramai lah. Tentera di luar, tentera di belah Syam tu, Kristian lah. Rom lawan. Ketika itu tak tahu lagi lepas ni menang ke dengan letihnya lagi kan. Pergi. Akhirnya apa? Sampai kat Tabuk tak ada perang.
Orang-orang tu menyerah kat dia pula, berbai'ah dengan mereka. Ya Allah, Allah nak bagi kemenangan mudah je. Tapi kita start pun tak nak. Betul tak? Mereka nampak macam mula-mula susah kan? Ending dia senang je. Sebab mereka memulakan benda tu. Kita mula pun tak nak belajar pun malas. Macam manalah Allah nak bagi kemenangan? Mula pun tak nak. Kan? Masalah siapa sebenarnya? Banyak tak salah kita? Sangatlah banyak masalah kita. Faham? Ini kita tak suruh pergi macam tu. Suruh ni, belajar betul-betul. Tengok, perhatikan. Cintalah kalam Allah ni. Boleh ya? InsyaAllah, itulah. Rindu lama tak jumpa. Sebulan lebih dah, ya Allah. Jadi, pokok pangkal ni Ustazah, kita fokus apa? Belajar Quran, faham kalam Allah ni. Belajar tadabbur ni. Itu mission kita sekarang. Ramai kan orang yang nak belajar macam ni. Ya. Ya, sila. Jadi kalau kita tak boleh nak menyampaikan, nak ajar, itu macam nak mengajar orang. Sebab tu orang tak suka kan, kamu siapa? Jadi kita buat apa? Tukar R tu tukar K. Ajak je lah. Ajak bagi tahu, bagi sekarang ni banyak kan, bagi video ke, share ni ustaz ni bagus. Tanyalah macam itulah. Bagi macam-macam cara kita buat. Kan kadang-kadang itu mengajar ni memang satu benda yang oish kan, siapa kamu ni pula tiba-tiba macam nak ajar saya pula. Jadi kita ajak saja ataupun kita tunjuk contoh. Tak payah cakap pun, kita buat je baik. Beri maklumat je. Faham? Itu lagi bagus, yang paling baik. Yang paling besar yang hal ni, dakwah bil hal ni, kita buat je kerja kita. Faham? Kita buat je kerja kita, buat je. Contohnya kita bagi ni ke, bagi tahu. Tak payahlah buat apa? Nak cerita bandingkan buat dengan orang, tak payah. Kita buat kerja kita. Sebab apa? Allah perintah dalam surah 9 ayat 105. Ni ayat ni boleh pegang. Kalau orang yang susah sangat, saya tak boleh lah, nanti kena ajar macam nak ajar orang pula kan. Saya ni tak tahu sangat. Saya tapi nak dakwah je, semangat ada kan. Pertama tadi ajar orang. Tak boleh ajar, ajak saja. Bagi tahu dia tentang apa yang kita dapat. Kan? Yang kedua apa? Buat kerja kita. Jangan tak buat apa-apa, masalah tak buat apa-apa. Buat kerja kita, diam-diam. Sebab apa? Kita sebenarnya tak diam. Siapa yang sedang tengok kita bila kita buat kerja? Surah 9 ayat 105. Cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Wakul. Bila dalam Quran ada kul, pertama nak menunjukkan apa? Allah mengirimkan seorang untuk beritahu kita, nak ajar kita. Rasul. Kul tu. Itu Allah mengirimkan Rasul lah. Mana Rasul, Allah kata, wahai Muhammad, kau cakap macam ni. Kul, ucap macam ni. Ada ayat, contohnya ayat-ayat doa selalu tak ada kul. Menunjukkan apa? Nabi cuma beritahu saja apa yang Allah beritahu. Maknanya seolah-olah sebenarnya direct daripada Allah je beritahu pada setiap hamba. Contohnya wa iza sa'alaka ibadi anni, ada tak? Kul fa inni qarib, ada tak? Wa iza sa'alaka ibadi anni, ada tak? Kul fa inni qarib, tak ada. Fa inni qarib maksudnya apa? Allah sedang bicara dengan setiap yang baca ayat tu. Baca ayat ni apa? Allah bicara pada Nabi, Nabi sampaikan pada kita. Jadi kita tak dapat tidak mesti ikut. Ini Nabi ajar kita. Kena tahu ini Nabi ajar. Also Nabi ajar kepada kita. Jadi apa Nabi kata bagi kepada kita ni?
i'malu. Apa dia? Amal, buat kerja kamu, terus buat. Jangan bimbang apa-apalah, bimbang orang tak tengok ke kan, orang tak ikut ke, tak. Sebab ada yang melihat, ada yang akan ikut. Siapa yang akan ikut? Fasayarallah, pertama Allah lihat, Allah nak bagi ganjaran. Kemudian amalakum, semua yang kita buat akan dilihat, dilihat sedang dilihat. Jangan bimbanglah. Kemudian wa rasuluh, dan rasul, wal mu'minun. Jadi orang yang beriman tengok contoh ni, dia akan automatik kena dakwah. Kalau dia beriman, bagus dah, ni ikutlah, terus pergi kan. Kadang-kadang tu dakwah ni ramai macam tu kan. Yang dia buat, dia baik selama ni, akhirnya orang yang pergi datang, saya nak tengok akhlak yang baik, dia pergi masuk Islam, contoh kan. Masalahnya kenapa? Sebab kita tak buat kerja, kita buat kerja lain. Kalau kita buat kerja betul-betul macam ni, dengan tujuan hidup yang kita dah faham tadi ni, insya-Allah Allah akan buka jalan. Sebab itu apa? Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan dengan Allah yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan dia akan beritakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Contoh ni, kenapa ayat ni? Ayat ni ubat lagi. Ayat ni tadi pertama kat dunia. Buat kerja, alhamdulillah ramai kan? Ramai orang ikut contoh. Oh, seronok tak? Seronok. Tapi ada tak juga buat tapi tak ikut contoh? Orang tak ikut juga ada. Siapa tu? Siapakah? Lama dah dia buat tapi orang tak ikut-ikut juga. Nabi Nuh berapa lama macam saya lah kan, mengajar macam ni, tapi kelas seorang, dua orang contohnya. Berapa lama dia buat macam tu, Nabi Nuh? Ya Allah, kalau kita 900 agak nak buat kelas lagi tak? Kalau kita duduk 900 tahun saya macam ni, orang seorang je, agak saya nak buka kelas lagi tak? Ya Allah, kan? Tak payahlah, cukup seminggu je. Tak payah buat kelas, tak ada siapa nak belajar. Betul? Tengok Nabi Nuh 950 tahun pernah dia putus asa. Sebab apa? Sebab ayat itu, fataturaddu ditakin, Allah akan kembalikan. Ada tak Nabi nanti nak ke akhirat nanti ada beratus Nabi ya? Nabi Muhammad dinampakkan, ada Nabi dengan ramainya pengikut. Ada yang seorang je pengikut, ada yang dia seorang-seorang je. Pengikut pun tak ada. Ada masalah tak dia? Dia ada masalah tak? Tak, di sisi Allah dia tak ada masalah. Ganjaran dia besar. Itu yang pentingnya kita. Ni kalau tak start langsung, lepas tu bimbang tak ada orang ikut lah, tak ada orang, ni akhirnya tak buat apa-apa lah. Betul lah? Betul tak? Tengok. Macam tu. Sebab tu fasaturaddu, kamu ingat, kamu akan dikembalikan kepada apa? Allah yang Maha tahu. Yang ghaib dan nyata Allah tahu, kamu buat saja. Allah bagi ganjaran, jangan bimbang. Kalau tak dunia orang tak nampak, ke akhirat siapa nampak? Allah nampak kebaikan tu. Tak pernah rugi pun. Faham? Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan dia akan beritahu khabar gembira ini dengan apa yang kamu buat. Kat dunia mungkin Nabi pun sedih kan, khabar buruk. Pergi Taif kena baling batu. Tengok. Tapi khabar gembira yang sebenar yang kita nak sebenarnya yang paling besar kat mana? Kat akhirat nak Allah beritakan. Jadi buatlah. Terus buat. Boleh? Insya-Allah. Itu sajalah. Qul qawli hadza astaghfirullahal-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.